Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita dalam slot 185 saat Raudhah Zakat Pulau Pinang. Dan insya-Allah pada kali ini saya ingin berkongsi dengan muslimin-muslimat sekalian bagaimana kita nak menjaga diri kita dan ahli keluarga kita daripada dimasukkan ke dalam neraka. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. Shadaqallahul azim. Yang mana maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu berhala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita merupakan amanah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memikul tanggungjawab tersebut di dalam kehidupan kita. Begitu juga ahli keluarga kita yang merupakan amanah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi amanah yang besar ini sudah semestinya akan menyebabkan diri kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat sana. Dan kita pun bimbang bagaimana kita pun akan dimasukkan ke syurga ataupun ke neraka. Begitu juga dengan ahli keluarga kita. Adakah kita mampu dan yakin yang kita akan dapat bawa ahli keluarga kita bersama-sama untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala? Sudah pastilah jawapan kita tak tentu lagi sama ada nak masuk syurga atau neraka. Dan di dalam hal ini Ibnu Rajab Al-Hambali berdasarkan pengamatannya terhadap sabda baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana golongan yang akan menghuni neraka ini dia terbahagi kepada 5 bahagian. Yang pertama sekali, golongan yang pertama ialah mereka yang tidak menggunakan akal untuk berfikir, yang mana mereka tidak mau memahami hakikat kebenaran yang dibawa oleh Islam. Kerana akal mereka ni mereka tidak gunakan untuk memikirkan kehidupan yang buruk selepas diberikan kehidupan di dunia ini. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua ialah mereka yang suka melakukan perbuatan khianat walaupun dalam perkara yang remeh-temeh. Kerana contohnya berlaku kepada mereka yang suka mengurangkan timbangan di dalam sukatan ketika berurusan dengan orang lain di dalam urusan jual beli. Golongan yang ketiga muslimin muslimat sekalian ialah mereka yang suka melakukan tipu daya dalam hidupnya. Jenis ni memang mereka selalu menipu orang lain dan merupakan salah satu ciri-ciri golongan munafik. Yang keempatnya ialah mereka yang suka berbohong dan kedekut. Apabila dikira hartanya untuk dikenakan zakat, dia rasa, Allah, pasal apa pula aku yang kena zakat ni? Dan dia rasa sayang untuk nak keluarkan sedikit daripada hasil harta yang dia dapat tersebut. Yang ni golongan yang keempat, iaitu berbohong dan juga kedekut. Dan dia tidak akan bagi tahu harta-harta yang ada pada dia tu banyak mana. Dia akan menipu. Kalau kita tanya harta banyak mana, dia tak habaq, dia kata sikit je, padahal harta dia banyak. Dan golongan yang kelima yang disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali berkaitan dengan golongan yang akan berada di dalam neraka ni ialah mereka yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan keji. Golongan ini mereka akan meninggalkan perkara-perkara yang menjadi perintah Allah dan mereka suka melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.